Mana-mana orang yang berhijrah di jalan Allah, nescaya dia akan dapati bahawasanya bumi Allah Ta'ala ni masih terbentang luas dan rezeki Allah Ta'ala berlimpah ruah. Dan mana-mana orang yang keluar daripada rumahnya berhijrah kerana Allah dan Rasul, kemudian dia bertemu dengan kematiannya, maka sesungguhnya ganjaran di sisi Allah Ta'ala sangatlah besar. Dan adalah Allah Ta'ala Tuhan yang maha mengampun segala dosa hambanya dan maha belah kasihan kepada segala hambanya. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, saudara-saudari sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita merasakan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam relung hati, jiwa, sanubari, qalbu, sirri, batin kita, kerana Allah Ta'ala masih memanjangkan nafas kita sehingga kita dapat meneruskan tugas kita sebagai hamba Allah Ta'ala di atas muka dunia, yakni khalifatullah fil ard, khalifah Allah Ta'ala di atas muka dunia, yang hikmahnya ialah liya'budullah, yakni hanya jadi hamba kepada Allah, supaya kita selesai daripada menanggungkan amanah yang telah kita meteraikan ketika mana kita di alam arwah, setelah mana Allah Ta'ala tawarkan kepada langit, segala langit dan bumi dan gunung ganang, bukit bukau, semua makhluk Allah Ta'ala ini tidak sanggup untuk memikul hukum hakam Allah, melainkan kita manusia yang telah sanggup untuk memikul hukum Allah. Lalu Allah Ta'ala meteraikan perjanjian di antara kita dengan Allah, lalu diujinya kita dengan hadirnya kita di dalam tubuh jasmani ini, menghirup udara di atas muka dunia ini, dan diuji kita supaya kita bagaimana janji kita dengan Allah Ta'ala di alam arwah mula sanggup untuk kita tunaikan. Maka syukur banyak-banyak kerana Allah Ta'ala menyambungkan nafas kita sehingga kita dapat menyambungkan lagi, orang panggil, masuk ke tahun yang baru pula, 1437 Hijriah. Sudah kita tinggal dah tahun yang lepas mengikut kalender Hijriah, yakni kalender yang dikhaskan untuk kita umat Islam sebagai perkiraan tahun di dalam Islam. Maka ini menunjuk kata bahawasanya umur kita juga meningkat. Sedia maklum saudara-saudari sekalian, perkiraan Hijriah yang dikira dengan kitaran bulan yakni Qamariyah ialah terlebih awal daripada kiraan Masihi yakni kiraan Syamsiyah dengan pergerakan matahari. Bermakna sekiranya umur kita sekarang 27 tahun pada kiraan Masihi, maka tahun hijrahnya ialah 28 tahun Qamari, 28 tahun Hijri. Dia terlebih cepat setahun daripada Masihi. Maka sebab itulah semakin umur kita meningkat dewasa, meningkat usia, menempuh kepada alam tua, maka patut benar kita kena ambil peringatan bahawasanya mati itu dekat. Walaupun manusia di dalam hatinya Allah Ta'ala telah hiaskan, sudah jadi tabiat yang buruk dalam tiap-tiap jiwa manusia, bahawasanya kematian itu dirasakannya jauh lagi. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firman, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata hai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya mati yang manusia menyangka bahawasanya jauh lagi, tafirruna, lambat lagi, jauh lagi. Orang yang umur 25 dirasa mati lambat lagi.
Kerana dia ada tengok orang yang umur 30 baru mati. Orang umur 30 dia rasa lambat lagi mati. Kerana dia ada tengok orang umur 40 baru mati. Orang umur 40 dia rasa lambat lagi mati. Kerana dia tengok ada orang umur 50 baru mati. Dan orang umur 50 dia rasa lambat lagi mati. Kerana dia tengok ada orang umur 60 baru mati. Orang umur 60 pun dia rasa lambat lagi mati. Kerana dia tengok ada orang 70, 80 baru mati. Orang umur 80 tahun pun rasa lambat lagi mati. Kerana dia ada tengok orang umur 90 tahun, 100 tahun baru mati. Orang umur 100 tahun pun dia rasa lambat lagi mati. Kenapa? Dia tengok jiran sebelah rumah dia umur 130 tahun baru mati. Dah, lambat lagi mati. Maka sebab tu kita tak berasa bergegah untuk buat kebajikan. Sedangkan Allah Ta'ala perintah dalam Quran, fastabiqul khairat. Winama di masjid, fastabiqul khairat. Ya tak? Nama masjid fastabiqul khairat. Bersegera buat kebajikan. Fastabiq. Fa'ama. Ni. Hendak bersegera olehmu berbuat kebajikan. Sabaqa yusabiqu musabaqatan. Bukan hanya bersegera, mesti berlomba-lomba. Berlomba-lomba oleh kamu buat kebajikan. Bersegera berlomba-lomba oleh kamu buat kebajikan. Itu makna fastabiqul khairat. Tapi oleh kerana manusia rasa lambat lagi mati, maka sebab itulah walau nama Muhammad fastabiqul khairat pun dia tak buat khairat. Walau nama dia tu fastabiqul khairat, wancik apa nama, wancik Muhammad, fastabiqul khairat. Tapi oleh kerana hati itu rasa jauh lagi dengan mati, maka dia rasa lambat lagi nak buat kebajikan. Nanti-nantilah dulu. Tunggu nanti umur 40. Bila siapa umur 40, berasa muda lagi. Baru-baru nak tambah bini je baru, kalau hak baru bini seorang. Lambat lagi. Ni. Rambut berubah dah. Tak apa rambut hitam lagi. Tunggu nanti rambut berubah. Bila rambut berubah, ada lagi hitam sikit-sikit, muda lagi tu. Tengok. Nanti tunggu putih belaka. Putih belaka dah rambut. Tak apa, hak putih pun ramai lagi, tak mati-mati. Tu nyakit manusia. Al-amal. Apa? Angan-angan. Sehinggalah mati tu datang mengejut. Maka berhijrah kita dengan paksaan daripada alam dunia masuk ke alam barzakh. Hijrah tu tanpa membawa bekal, maka nyayo. Nyayo. Maknanya kalau kita hijrah daripada alam dunia masuk ke alam akhirat tanpa bawa bekalan, maka nyayo. Kerana kita mula berhijrah daripada alam arwah, alam ruh masuk ke alam rahim. Allah Ta'ala bekalkan jasmani. Daripada alam rahim Allah Ta'ala bekalkan segala anggota tubuh badan. Segala tangan, kaki, mata, lidah, mulut, gusi, telinga. Ini semua ni Allah Ta'ala bekal supaya kita bila ditolak oleh Allah Ta'ala keluar daripada perut ibu kita, hijrah daripada alam rahim masuk ke alam dunia, kita dapat guna dah. Orang panggil kaki tangan. Boleh mengesok, boleh merangkak, boleh bertatih, boleh berjalan, boleh berlari, boleh berunggang. Ni kaki bila ni? Bukan kaki hak semalam baru ada ni. Kaki hak sejak daripada perut emak lagi. Sejak daripada alam rahim lagi. Ada kata bekalan. Allah Ta'ala beri bekal pada kita supaya kita bila dihijrah daripada alam rahim masuk ke alam dunia, kita boleh guna kaki kita, boleh guna tangan kita, boleh guna mulut kita, boleh guna suara kita, gigi kita, mata penglihatan kita, telinga kita,
walhal segala benda ni bekalan Allah Ta'ala persiapkan sejak kita di dalam perut ibu kita lagi. Maka kita tidak akan kekal lama di atas muka dunia. Dan semua sekali itu akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas, tanafas, anfas dan nufus pasti dan mesti akan mengecapi rasa sakitnya. Rasa pedih, sedih, sakitnya maut, perpisahan di antara roh dan jasad. Maka ketika itu kita berhijrah daripada alam dunia masuk ke alam barzakh. Bekalan kaki tangan, telinga mata sudah tidak berguna. Bekalan ketika itu sebagaimana yang difirman oleh Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekal olehmu dan sebaik-baik bekalan untuk kamu bawa ke alam barzakh dan kembali terus ke alam akhirah, yaumul mahsyar, yaumul qiyamah, yaumul baqa, ialah taqwa. Ialah taqwa. Maka tidak ada seorang pun yang paling bertakwa di atas muka dunia melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka sebab itulah setiap apa yang berlaku di atas tubuh badan Nabi kita, maka wajib kita ketahui, wajib kita pelajari, wajib kita menghayati, dan wajib kita memperingati dia. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kita memperingati syiar-syiar Allah Ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan bila kita pergi buat umrah, pergi buat haji, jadi rukun selepas daripada tawaf 7 kali mesti bersa'i daripada Safa dan Marwah. Ada benda di Safa dan Marwah? Ada gapo di Safa dan Marwah? Ya kita disuruh berlari-lari anak. Tak ada apa-apa. Tapi kerana berlaku pada tubuh badan Sayyidatuna Hajar, isterinya Nabiullah Rasulullah, yakni Ibrahim Khalilullah alaihi mussalatu wassalam. Berlaku pada isteri bagi Rasul, bukan Rasul, isteri bagi Rasul, yakni Siti Hajar. Kerana sanggup ditinggal oleh suami, pengorbanan suami mahu keluar dakwah, diperintah oleh Allah supaya tinggalkan isterinya dan anaknya yang masih baby lagi, yakni Ismail alaihi salam, tinggal di tengah padang pasir. Lalu anak dia menangis dahaga kelaparan, tidak ada bekalan walau 1 teng susu atau 1 duit ringgit. Tak ada 1 duit pun dibekal oleh Ibrahim alaihi salam. Tapi isteri tidak membantah walau sepatah. Dia taat sepenuh hati, jiwa raga. Ditinggal di tengah-tengah padang pasir. Lalu anak dia lapar dahaga, nak minum air susu, tak ada susu, nak cari air kering kontang di tengah padang pasir. Lalu berlari-larilah Siti Hajar daripada Safa ke Marwah untuk mencari seteguk air bagi anak dia Ismail. Kerana pengorbanan dan usahanya Hajar, maka sampai kita sekarang diwajibkan memperingati ni perbuatan Sayyidatuna Hajar. Disuruh kita berlari di antara Safa dan Marwah. Ada benda Safa Marwah? Tak ada apa-apa. Tapi Allah Ta'ala gazetkan dalam Quran, innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya di antara Safa dan Marwah itu ialah tanda-tanda kebesaran Allah. Bila orang buat haji pergi melontar di Jumrah, kena kutip batu, kena melontar pula dalam lubang itu. Kerana apa? Kerana nak memperingati perbuatan Ibrahim dan Ismail alaihi mussalatu wassalam ketika mana digoda oleh iblis untuk menggagalkan rancangan Ibrahim untuk menunaikan perintah Allah Ta'ala, yakni sembelih azbahuka fanzur ma za tara, sembelih anaknya Ismail.
Lalu Ibrahim dan Ismail ambil batu lempar pada iblis, ditampukan iblis lagi. Sampai kita sekarang pun bila orang buat haji, kata ni, bila pergi Muzdalifah kena melotah. Nah, kena melotah. Nah, melotah di Jumrah. Nah, itu ni. Kenapa? Karena memperingati Nabi Ibrahim dan Ismail. Melotah mengikuti perbuatan Ibrahim dan Ismail. Nah, mesti kena melontar. Bukan ambil batu tu lubang, tak boleh. Tak ada rupa melontar, merejam syaitan. Walhanya syaitan tak bodoh nak duduk dalam lubang tu. Nah, iblis tidak ada bodoh nak tunggu dalam lubang tu, tunggu nak kena lempar dengan batu. Nah, mana ada syaitan bodoh duduk dalam lubang tu. Nah, boleh jadi hak lotar duduk syaitan boleh jadi. Nah, boleh jadi orang yang melontar tu sendiri syaitan. Kan? Karena syaitan boleh berlari dalam darah-darah kita. Nah, itu ni. Dah kenapa kita kena ambil batu melontar? Karena nak ingat perbuatan Ibrahim dan Ismail alaihimussalatu wassalam. Itu baru anbiya dan mursalin, nenda-nenda, datuk-nda bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi pada Nabi kita Muhammad. Maka aula mimbabil aula, lebih-lebih lagi apa sahaja yang berlaku di atas tubuh badan Nabi kita Muhammad, maka kita ambil memperingat, maka itu tandanya kita mempunyai sifat taqwa di dalam jiwa kita, sebagaimana yang difirman oleh Allah, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mana-mana orang yang mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah, itu menunjukkan di dalam kalbunya mempunyai sifat takwa kepada Allah. Maka sebab tu orang-orang kita zaman dulu, dah bila sampai bulan Rabiul Awal, mereka memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila siapa Rajab, mereka memperingati peristiwa besar yang berlaku di atas tubuh badan Nabi kita Muhammad, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj, yang tidak pernah berlaku pada mana-mana anbiya dan mursalin sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa merayu dengan Allah untuk dapat sebagaimana Nabi Muhammad dapat. Qala rabbi arini unzur ilaika. Tuhan, kata Nabi Musa alaihi salam, bagi padaku dapat nampak zat kamu. Lalu Allah Ta'ala jawab, qala lan tarani, mu tak akan dapat nampak zat aku di dalam dunia, kerana aku simpankan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila sampai bulan Ramadan diperingatkan tentang nuzulul Quran. Lalu bila masuk pula ke bulan Muharram, nah, orang-orang dulu, alim ulama kita dulu buat majlis memperingati ma'al hijrah. Awal Muharram ma'al hijrah, awal Muharram ma'al hijrah. Nah, padahal hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku di dalam bulan Muharram. Hadin, tak berlaku dalam bulan Muharram. Siapa setengah daripada setengah kita ingat memang bulan Muharram dah Nabi kita berhijrah. Nah, tambah-tambah lagi ada nasyid nah pula. Awal Muharram berlakunya hijrah. Ada dalam YouTube. Nah, menyanyi orang zaman dulu nasyid orkestra. Ada ni. Bapa tu? Dia kata bulan Muharram ni berlakunya hijrah. Padahal bulan Muharram tidak berlaku peristiwa hijrah. Hijrah Nabi berlaku pada bulan Rabiul Awal. Nabi keluar rumah 2 Rabiul Awal, Nabi sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal, dan kedua-dua hari itu ialah hari Isnin. Dah kenapa tiba-tiba Muharram kita nak peringat hijrah? Itu ni. Ini nak bagi tahu pada kita, mengingati peristiwa Nabi tidak tertentu pada bulan tersebut. Nah, tidak mesti kena ada peristiwa pada bulan tu baru kita peringati. Tiap-tiap saat, tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari, tiap-tiap saat,
wajib kita kena memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila masuk awal Muharram, kita pun buatlah sambutan ma'al hijrah. Ang boleh maklumkan malam ni ceramahnya ma'al hijrah. Nah, padahal hijrah Nabi tak berlaku dalam bulan Muharram. Dah salah ke kalau kita nak memperingati hijrah Nabi dalam Muharram? Tak salah. Hatta kalender hijrah pun tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalender Nabi, kalender hijrah, kalender hak kita duk guna sekarang 1437 tahun hijrah ni tak ada zaman Nabi kalender hijrah. Nabi tak ada kalender zaman Nabi guna kalender hijrah. Nah, zaman Nabi tidak ada kalender hijrah. Bila kalender hijrah ni ada? Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Zaman Sayyidina Umar baru timbulnya kalender hijrah. Zaman Nabi tak ada. Tak ada zaman Nabi kalender hijrah. Maka kalau kita pegang kata tiap-tiap benda yang Nabi tak buat itu adalah bid'ah, maka tiap-tiap bid'ah itu masuk neraka, maka soyok koyok bakar api kalender hijrah tu. Karena Nabi tak guna kalender hijrah. Nabi tak guna. Zaman Nabi tak ada kalender hijrah. Zaman Nabi guna tahun gajah. Ghalib orang dulu dia nak letakkan tahun pada negeri dia, negara dia, dia akan menggunakan peristiwa yang besar berlaku pada tanah air dia. Maka peristiwa yang besar berlaku pada zaman zaman Arab Mekah, kafir Quraisy jahiliyah mula, ialah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil lagi tu. Hari Isnin Nabi belum lahir lagi. Ini. Mari tentera Abrahah bersama dengan gajah. Ini. Lalu Allah Ta'ala kirimkan tayran ababil, burung-burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijji. Mari merejam puak-puak Abrahah dengan batu, sehingga mampus semua tentera Abrahah berserta dengan gajah-gajah dia. Maka tak runtuh Baitillahil Haram karena bantuan madad daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil daripada peristiwa tersebut, orang Arab menamakan tahun itu adalah tahun gajah. Bukan sebab gajah beranak Mekah. Kerana berlaku peristiwa besar di Mekah, yakni tentera gajah yang dipimpin oleh Abrahah mari nak putus Baitillah. Lalu Allah Ta'ala kirim burung, maka mampus semua Abrahah dengan gajah-gajah dia. Maka Nabi Muhammad pun tak guna tahun hijrah. Nabi guna tahun gajah. Kalau nak ikut betul-betul hak Nabi guna tahun gajah lah. Ni berapa tahun gajah lah kita lah ni. Boleh kira tak? Bila start kalender hijrah ni? Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Khalifah yang kedua, orang yang pertama digelarkan dengan Amirul Mukminin. Seorang sahabat gubernur di zaman Sayyidina Umar mengadu dengan Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, alangkah susahnya kita surat kerajaan bertimbul-timbul. Hari bulan ada. Hari bulan ada, tarikh ada, tahun tak ada. Ni surat kerajaan kat 10 lah. Semuanya 5 Muharram belaka. Hak ni 5 Muharram, hak ni 5 Muharram, hak ni 5 Muharram, tahun gapo tak tahu. Kerana bulan ni sudah ada, zaman jahiliyah pun sudah ada bulan Muharram, Safar, Rajab, Rabiul Awal sudah ada, tahun tu tak ada. Bahkan bulan Muharram itu ialah bulan kemerdekaan bagi kafir Quraisy. Bila Islam datang, Islam menambahkan lagi wa minha arba'atun hurum, ditambahkan lagi bulan kemerdekaan kepada orang Islam itu 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Allah perkekalkan adat yang baik. Mana? Orang Arab jahiliyah mula bila bulan Muharram mereka stop daripada perang.
Mung tak boleh serang aku tak boleh serang mung, kabilah ni tak boleh perang kabilah ni, kabilah ni tak boleh perang kabilah ni. Bulan ni bulan kemerdekaan, bulan Muharram. Bila Islam mari, Islam tak ubah adat yang baik yang telah dibuat oleh kafir Quraisy. Tengok. Ini Islam. Islam mari bukan nak merubah adat. Nah, Islam mari nak bawa manusia ni selamat. Bahkan kalau adat itu telah menyelamatkan manusia, Islam perkekalkan. Bahkan Islam pertambahkan lagi. Nah, bahkan Nabi kata afdalus saum ba'da ramadana. Nah, syahrullahil muharram. Selebih-lebih puasa selepas daripada bulan Ramadan. Ini hadis sahih Bukhari. Nah, ialah puasa di bulan Allah, yakni Muharram. Allah namakan bulan Muharram itu ialah bulan Allah. Lebihnya bulan Muharram. Nah, zalika dinul qayyim. Demikian itu ketetapan agama. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalim diri kamu pada tiap-tiap kali kamu tempuhi dalam bulan haram, yakni bulan kemerdekaan. Tengok Islam. Nah, orang Arab jahiliyah mula sebulan merdeka. Mari Islam tambah 3 bulan jadi 4 bulan merdeka. Tu orang panggil tuntutan kemerdekaan daripada Islam. Nah, 4 bulan. Kita merdeka 31 Ogos. Saya. Nah, tu pun merdeka kerana apa tak tahu. Nah, keluar habis askar polis, baris bawa habis napai berapa dah ni. Kata kebar, jet jual, nak bom, nak tembak siapa, nak bedil siapa, nak bom siapa tak tahu. Cari je kemerdekaan kita. Merdeka kitanya apa? Nak halau orang putih daripada tanah air. Kata ni. Islam anjurkan merdeka bukan halau orang. Nah, halau nafsu jahat yang ada dalam diri kita. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalimkan diri kamu sendiri, jangan. Tengok. Adat yang baik Allah tidak marah. Nah, data-data orang sekarang adat yang baik dia marah. Ya? Kita bila masuk tahun baru kita berdoa dengan awal tahun akhir tahun. Lalu dikatanya bid'ah, sesat, masuk neraka. Allahu Rabbi ya Karim. Dah itu ni. Oh, garangnya dia. Nabi tak buat. Ada satu orang ustaz di Penang. Nah, dia kata, saya kalaulah waktu maghrib orang tengah baca doa awal tahun akhir tahun, ada di TV rancangan Doraemon, Pokemon, Ultraman, Power Rangers, saya rela tengok Ultraman, Doraemon, Pokemon daripada berdoa dengan doa awal tahun akhir tahun. Tengok gila tak gila ustaz ni cakap. Telepon kuda banyak mana. Ada ni. Bodoh tak bodoh. Nah, katanya Nabi tak buat. Betul ke? Betul ke Nabi tak buat? Jangan pelawak. Ada ni. Allahu Rabbi ya Karim. Hadis yang sahih. Nah, ana Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Nah, qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Hisham, katanya dia adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'allamu hadzal du'a kama yata'allamul Quran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempelajari doa ini sebagaimana mereka mempelajari Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, idza ya'ti awwalus syahru aw awwalus sanah faqala Allahumma adkhilhu bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa bir rahmati war ridwan. Sahabat Nabi belajar doa apabila masuk awal tahun, awal tahun ataupun awal bulan. Nabi ajar tiap-tiap kali masuk bulan baru, masuk tahun baru, Nabi ajar berdoa pada para sahabat. Seolah-olah ajar itu seperti talaqi ke Al-Quran, seperti musyafahah Al-Quran. Nah, bukan sekali aja, tiap-tiap kali. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yata'allamu hadzal du'a. Mana? Ya Allah, adkhilhu, masukkan kami dalam bulan yang baru atau tahun yang baru ini bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan, wa bis salamati wal islam,
dengan keselamatan dan keislaman, wa birrahmati warridwan, dengan kerahmatan dan keredaan. Ha? Tengok, dia kata Nabi tak berdoa bila masuk awal tahun, akhir tahun, bila masuk bulan baru dan akhir bulan. Walaha sabit dalam hadis Nabi ajar baca doa. Tengok, nipu tak nipu. Nah ini lalu marah pula orang yang mengagung-agungkan bulan Muharram. Ustaz sama je kat ni. Nah, Ustaz hak Penang kat ni. Dia kata mana? Orang yang mengagung-agungkan bulan Muharram itu ialah orang yang terhasut, termakan dengan fahaman Syiah. Tengok, tolu tak tolu. Tengok, orang Syiah bila 10 Muharram dia darahkan tubuh-tubuh dia, dia melukakan tubuh dia, dia memperdarahkan tubuh-tubuh dia, dia menyakiti tubuh-tubuh dia dengan alat-alat seperti parang, nah, seperti pedang, seperti pisau. Nah, kenapa? Karena konon-kononnya menangisi di atas kematian Sayyidina Al-Husain alaihi salam di Karbala. Nak tanya sekarang, orang Melayu kita, hak kita sekarang duduk jalan sejak tutup guru pondok dulu, ada ke bila sampai 10 Muharram duk darah tubuh, ada tak? Ada tak? Takut tidur ya berlaku ni ni. Marah ustaz. Ada tak? Nah ni. Ada orang kita darah tubuh? Nah, ada tiba kali Jumaat 10 Muharram itu kita ambil pisau lekung atas belakang, atas kepala sampai berdarah. Ada? Dah kenapa kita dipanggil Syiah? Dah dengan hanya kerana kita kacau bubur surau. Ni. Kacau bubur surau jadi Syiah, pelik sungguh. Nah, walau kacau bubur surau ni memang susah, memang penat, memang payah, makannya semuluk saja. Hak lain semua bazir, hak kebanyakannya. Kalau tak ambil kucah bubur surau, kucah bubur lambu, tak ada masalah apa. Nah, kucah apa saja pun awak makan. Nak ada ni. Jadi nak marah. Orang kacau bubur surau, dia nak marah. Nah, dia kata kacau bubur Asyura ni asalnya Syiah. Pelik. Syiah tak kacau bubur surau, saudara-saudari. Syiah dia pedarah tubuh dia. Acu beza sikit gak. Nak ada ni. Dia pedarah tubuh dia. Zaman ni zaman internet, zaman YouTube, zaman Facebook, boleh tengok dalam Facebook, dalam video YouTube gapo. Bagaimana kelakuan Syiah bila sampai 10 Muharram, dia pedarah tubuh dia, dia menyakiti tubuh dia, sedangkan kita tak boleh menyakiti badan kita sendiri, kerana badan kita bukan milik kita, milik Allah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak. Nah, la darara wala dirara, tak boleh mudarat atas diri kita, tak boleh mudarat pada orang lain. Tu maklum. Data-data kita bukan mudarat, manfaat nak pula. Kucah bubur surau bagi kau orang sedekah nak pula. Tak se kucah bubur surau, kucah bubur lambu boleh makan nak pula buka puasa. Data-data marah. Tengok. Lebih pada Allah perangai puak-puak ni. Allah sahaja mengekalkan adat yang baik yang telah dibuat oleh kafir jahiliyah. Kenapa kamu tiba-tiba datang nak merubah adat yang baik yang telah diperjalani bukan oleh orang kafir, oleh alim ulama tutup guru pondok kita mula. Allahu akbar. Ni amun nak marah ni. Maaf banyaklah siapa masjid demo amun nak marah. Ada arah. Nah, siapa time sen ni. Kalau tidak pak lain apa marah. Nah, kena hari bulannya sen ni cara Ahmad Al-Hijrah. Jadi kena marah sen ni. Dah? Allah payah sungguh buat ni. Ya marah. Tak ada kelebihan apa bulan Muharram. Nipu tu. Nah, katanya untuk bomo dalam cerita jangan pandai belakang congkak dan ni pelawak. Nipu maksudnya. Nah, apa tak ada langsung kelebihan bulan Muharram. Allah sebut jelas dalam Quran. Nabi sebut jelas dalam hadis-hadis yang sangat banyak kelebihan bulan Muharram. Nah, ini tiba-tiba tak ada kelebihan apa-apa. Ini menipu. Nah, bahkan lebihnya bulan Muharram dikirakan bulan Muharram lah bulan yang pertama di dalam 12 bulan kiraan bagi 1 tahun haulnya. Tengok. Nah, bila timbul? Bila zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa alaihi salam.
Nah, Abu Musa Asy'ari mengadu dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata betul juga. Nah, surat kerajaan banyak. Kak 15 lah surat kerajaan 12 Rabiul Awal tahun apa tak tahu. Tak ada tahun. Susah nak cek. Hak ni tahun bila? Tak tahu ni 12 Rabiul Awal juga. Hak ni 12 Rabiul Awal juga. Banyak. Lalu Sayyidina Umar pun panggil sahabat mesyuarat. Lalu seorang sahabat cadangkan, ya Amirul Mukminin, kita bagi nak kira tahun bagi kita umat Islam, kalender kita ni kita kira start daripada Nabi ni lahir. Kenapa? Kerana start Nabi lahir lah. Kerana Nabi lahir lah kita dapat kenal sembahyang, kita dapat kenal Quran, kita dapat tutup aurat, kita dapat kenal halal haram, kita dapat berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kenapa? Kerana Nabi SAW lahir. Betul juga. Lalu sahabat lain pun kritik bagi pandangan yang lain. Betul lah dia kata, kalau tanpa Nabi ada maka tak kenal apa-apa kita ni. Tapi masa Nabi lahir, kita sendiri tak nyata Nabi tu akan jadi Nabi. Walau orang Arab duk puja dia lah yang paling baik, dia paling amanah, diberi gelar Al-Amin. Bila nyata dia tu Nabi? Bila turunnya Al-Quran, yakni nuzulul Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau begitu, hai Amirul Mukminin, kita kira kalender kita umat Islam start daripada nuzulul Quran. Setengah sahabat bagi cadangan begitu pula. Sahabat lain kata begini, ya Amirul Mukminin, bila Quran turun memang nyata bagi kita Nabi Muhammad tu Nabi, tetapi Islam tak kuat. Islam ditindas, ramai mana dibunuh, keluarga Ammar bin Yasir, Yasir dan Sumayyah, ibu bapa bagi Ammar dibunuh, disulah demi semata-mata nak mempertahankan akidah. Ramai mana sahabat disaksa, sehingga separuh sahabat berhijrah ke Habasyah. 2 kali 2 terik berhijrah ke Habasyah. Nabi sendiri berhijrah ke Taif. Nabi dipulau oleh kafir Quraisy, Bani Hashim, Bani Muttalib dipulau, sehingga tak boleh makan apa-apa, mereka daun kering, kayu-kayu, akar kayu gitu dah makannya. Bila start Islam ni kuat, Islam ni gagah? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk keluar daripada bumi Mekah, tinggal tanah air, tinggal rumah, tinggal harta, tinggal segala benda milik sendiri di Mekah, bawa selas pinggir pergi ke negeri orang Yathrib sebelum dinamakan Madinatul Munawwarah. Ketika tu baru Islam kuat, ya Amirul Mukminin. Bila? Ketika hijrah. Gak Sayyidina Umar ni memang terkenal dengan orang garang. Orang bekeng, orang bengih, orang semangat. Orang yang tak kenal takut pada siapa-siapa. Bila dengar sahabat bagi cadangan, kira kalender kita umat Islam start daripada hijrah, Sayyidina Umar kata honi betul ni. Kenapa? Kerana memang Sayyidina Umar tak boleh dengan hijrah ni. Zaman dia nak hijrah mula, orang lain, orang Islam lain hijrah cara tersembunyi, nusuk pada dalam semua samu, takut. Sayyidina Umar dah, Sayyidina Umar dia hijrah terang-terang. Dia pikul beg galah tu kan, dia bawa unta kuda dia, dengan pedal setangan, dia pergi tengah-tengah depan Kaabah. Dia kata, oi, pok kafir korang, aku nak hijrah dah ni ke Madinah ni. Siapa yang nak halal aku, siapa yang rasa puas dah hidup, rasa tak sabar dah nak jumpa muka nakir, rasa nak kepala dia putus daripada tubuh dia, mari halal aku, mari. Dia tak kecek Kelantan lah dia ni, dia kecek Arab. Tak ada seorang habuk berani teguh Sayyidina Umar untuk Sayyidina Umar berhijrah. Tengok, Sayyidina Umar bila dengar orang bagi cadangan supaya kira tahun Islam itu start daripada kiraan hijriyah, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allah. Sayyidina Umar berkenal selalu. Start situ baru ada kalender kita orang Islam, kalender hijrah. Zaman Nabi tak ada? Ada. Ya, maka siapa-siapa yang tak ambuh ikut sahabat, dia nak ikut Nabi semata-mata. Dah kata ni, maka dia kena soyoklah kalender hijrah. Jangan pakai kalender hijrah. Padahal Nabi kata as-sahabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku seumpama bintang di langit. Dengan mana-mana yang kamu ikut, nescaya kamu akan dapat petunjuk hidayah daripada Allah. Nah, maka sebab tu kita ikut sahabat. Nah, wala Nabi tak ajar kita berselawat cara Nabi. Sahabat tanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimanakah kami nak selawat ke atas engkau ya Rasulullah? Nabi ajar selawatnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup. Itu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Nah, dah kita banyak selawat. Nah, salatullah salamullah ala taha nah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, macam-macam selawat. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. Salah. Nah, salah. Dan Nabi tak ajar. Nah, Nabi ajar tak? Nabi tak ajar. Asyraqal badru alaina. Nah, ada Nabi ajar. Anta syamsun anta badru anta nurun fauqa nuri. Ada Nabi ajar? Ada. Dah kita tiru siapa? Kita tiru ulama. Ulama tiru siapa? Ulama tiru sahabat. Dah? Sahabat dia reka. Dia reka selawat yang Nabi tak ajar. Siapa dia? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud dia reka selawat sendiri. Diriwayat dalam Sunan Ibnu Majah. Nah, dalam Musannaf bagi Abdul Razzaq. Nah, dalam Tabrani dalam Mu'jam Kabir dan banyak lagi dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Nah, dalam kitab bagi Ibnu Hajar Al-Asqalani, nah, riwayat daripada Abdullah bin Umar. Selain daripada tu Abdullah bin Mas'ud. Tidak ada seorang ulama muhaddisin menghukumkan hadis itu dhaif, apatah lagi maudhu'. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, nah, iza sallaitu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahsinu salata alaihi. Apabila kamu nak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hendaklah mempercantik, hendaklah kamu percantik, memperelokkan selawat kamu. Nah, fa innakum la tadru, karena sesungguhnya kamu tidak tahu. Boleh jadi selawat itu dibentang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, boleh jadi selawat itu dipamerkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tanya dia, "Allamna ya Abdullah." Nah. "Allamna ya Abdullah bin Mas'ud." Ajari kami bagaimana nak mempercantikkan selawat. Lalu Abdullah bin Mas'ud kata, "Nah, Allahumma ja'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin, nah, wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamil khairi wa qaidil khairi nabiyyur rahmah." Nah, tengok, Nabi tak ajar. Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar merekakan selawat. Adakah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud masuk neraka? Masuk dalam hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar? Begitu kah? Nah, Abdullah bin Mas'ud tunjuk contoh bagaimanakah fa'ahsinu salata alaihi, bagaimanakah mencantikkan selawat ke atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bermakna mencantikkan selawat ke atas Nabi, ialah disertakan di dalam selawat tersebut puji puja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, madhun madaih ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana Allahumma ja'al, ya Allah jadikan salawatika selawat engkau, wa rahmatika dan rahmat engkau, wa barakatika dan keberkatan engkau, ala sayyidil mursalin, di atas penghulu raja bagi segala rasul, wa imamil muttaqin, tu imam ikutan bagi segala orang yang bertakwa. Nah, wa khatamin nabiyyin, penutup bagi segala nubuwah. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamil khairi wa qaidil khair, ikutan bagi segala kebaikan dan panglima bagi segala kebaikan. Nabiyyur rahmah, yakni nabi yang menebarkan rahmat cinta kepada seluruh segala martabat alam. Nah, bermakna contoh yang diberitahu oleh sahabat, selawat yang cantik, yakni selawat yang disertakan dengan puji. Maka tak salah kita nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab. Tak ada bid'ah, silakan. Tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, boleh. Selawat nariyah, selawat tafrijiyah, selawat apa lagi banyak selawat ni hak direkod oleh alim ulama kerana mengambil contoh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Jangan kita cepat lawan ulama, kerana ulama ni warasatul anbiya, pewaris segala nabi, bukan pewaris bagi seorang nabi. Anbiya tu jamak, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu mempusakai segala nabi, bukan seorang nabi, segala nabi. Kita Allah Quran pun baca telo, tajwid pun tak betul, tiba-tiba nak marah alim ulama buat. Cukuplah. Kalau jahil setakat kita seorang cukup bawa belajar. Ni ada ilmu skeping, jangan duk berasa banyak dah pada orang. Ni kita banyak sikit tahu gak berasa supaya orang lain jahil berlaku. Nabi tak hijrah pada malam hari, Nabi hijrah pada siang hari. Saya belajar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sedap gitu bunyi. Saya belajar kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Iya, bukan awak seorang belajar. Kita pun tahu as-sahul kitab ba'da kitab Allah Sahihul Bukhari wa Muslim. Sesahih kitab selepas daripada Quran itu ialah Sahih Bukhari dan Muslim. Kenapa pakai sirah Ibnu Hisham, sirah Ibnu Ishaq? Tengok. Kayak kita belajar, kita baca dalam kitab-kitab sirah Ibnu Ishaq, sirah Ibnu Hisham, Nabi hijrah pada malam hari. Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi suruh Sayyidina Ali tidur di tempat dia. Nabi nak keluar, Nabi ambil pasir, Nabi baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tidur semua popok kapi hok kepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita duduk biasa dengar ke? Sampai sekarang pun kalau kita jumpa polis Rablah, kita baca ayat tu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Tak kena sama ya ustaz. Polis tak nampak rotek saya mampu 3 tahun dah ya. Jadi mujarrah. Ada itu ni. Nak jadi ni tak nanti kau baca ayat Quran. Tok sami Buddha tok ca tu pun boleh jadi kalau dia bomo. Kerana seizin Allah Taala segala benda berlaku. Hati kita duk baca dalam kitab sirah Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, Nabi ke hijrah malam. Kenapa Sahih Bukhari kata hijrahnya siang? Sahih Muslim kata hijrahnya siang hari. Tengok. Ini bercanggah. Lihat ni. Kau mana kita nak pakai? Sahih Bukhari ke Sahih Muslim ke? Kitab sirah Ibnu Hisham. Dengan kitab sirah Ibnu Ishaq.
Lagu mana? Pelik juga dah tu ni. Kembalilah kepada mana-mana orang tu nak pakai hak mana satu. Situ je duduk. Oh, tak boleh gitu Ustaz. Ni Sahih Bukhari, ni Sahih Bukhari ni. Nanti dulu. Dah, kita belajar ilmu jarh wa ta'dil. Nah, kita tengok Imam Muhammad bin Ishaq, ramai mana orang ta'dil dia dan orang menjahkan dia. Nah, orang sekarang ni dia berat sebelah. Bila dia nak tuduh kita Syiah, lalu dia ambil perkataan ulama yang menjahkan Imam Muhammad bin Ishaq. Memang betul, ada yang mengatakan dia Syiah, dia Rafidah, tapi mesti kita adilkan dia dahulu. Nah, baca kitab ilmu jarh wa ta'dil. Ulama yang mentakdilkan Imam Muhammad bin Ishaq ramai mana? Ramai. Nah, kata Muhammad Az-Zuhri, selagi mana Imam Muhammad bin Ishaq ada di Madinah, selagi itu cahaya ilmu tidak akan terpadam. Tengok. Kata Ibnu Hibban, aku tidak pernah melihat orang yang paling betul pada cakapannya dan perbuatannya melainkan Muhammad bin Ishaq. Dua. Kata Imam kita Syafi'i, man tabahhara fil ulumil maghazi, siapa yang nak melaut dalam ilmu maghazi, ilmu tawarikh, ilmu sirah, ilmu periwayatan, ilmu sejarah, ilmu penceritaan, hendaklah dia tidak dapat berpisah daripada Muhammad bin Ishaq. Tengok. Ulama ramai mentakdilkan dia, ramai yang mengadilikan dia, ramai. Ulama yang menjahkan dia tidak kurang juga ramai. Kata Imam Malik bin Anas, mujtahid mutlak, pendiri bagi mazhab Malikiyah, katanya Imam Malik, Muhammad bin Ishaq ialah dajjal besar di Madinah. Pula nak kata apa? Kata setengah dia pembohong besar di Madinah. Kata setengah dia sangat nyanyuk dan selalu tak ingat dalam cerita periwayatan hadis yang dia selalu riwayat. Kata setengah dia adalah Syiah, dia Syi'i. Hak puji pada, hak celah pada, nak kata mana? Bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, berapa banyakkah hadis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dengan jalur riwayatnya melalui daripada Muhammad bin Ishaq. Kalau Muhammad bin Ishaq tidak diboleh pakai, mardud tertolak, tolak juga Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari memasukkan hadis-hadis yang periwayatan dia melalui Muhammad bin Ishaq. Terus ni, jangan duk kucah lah kerja ulama sambil kucah di pening pakit. Pening ni pening. Dah lagu mana Ustaz? Hak ni puji, hak ni celah. Hak celah kita kena tengok cerita apa, sebab apa dia mencela. Perbalahan di antara Imam Malik dan Imam Muhammad bin Ishaq bermula apabila Imam Malik mengatakan dia keturunan raja. Nasab dia keturunan raja. Lalu Imam Muhammad bin Ishaq kata, "Dak, aku siasat dah nasab Malik bin Anas ni. Dia bukan keturunan raja, dia keturunan pembantu raja." Nak gitu. Daya-dayang gitu kata. Hulu balik istana, bukan raja duduk dalam istana. Pengawal istana raja. Bila Imam Malik tahu kata Imam Muhammad bin Ishaq kata keturunan dia begitu, marah. Start situ dia balah. Siapa bila paling teruk sekali perbalahannya? Bila Imam Malik menyiapkan kitab hadis Muwatta. Kitab hadis Muwatta Imam Malik yang dihafal umur 7 tahun oleh umur 10 tahun oleh Imam Syafi'i. Imam Muhammad bin Ishaq kata hadis-hadis di dalam kitab Muwatta banyak yang tidak sahih, tidak betul. Tak ada ni. Start situlah kata Imam Malik, Muhammad bin Ishaq dajjal besar di Madinah. Start situ perbalahan dia. Tapi balah ulama sama ulama ni tak sama balah kita sama kita. Kita sama kita balah tak senyum dah. Dah balah balik tanya.
jalan tepuh bahu tak beri salah, duk kedai kopi badai duk ngata hok ni siapa kedai kopi hok ni akak punggung dah. Nah, orang ulama sama ulama balah tak serupa dengan kita orang bodoh. Nah, tengok yang berhormat sama yang berhormat Nah, atas petah ceramah bukan main balok gang maru. Nah, duk belakang minum air segelas setera dua, romantik tak romantik. Hak bodoh orang bawah dengan bodoh duk polok kagak. Nah, dia balas depan ya belakang berkawan molek. Bersahabat baik molek. Nah itu ni. Begitu juga ulama. Nampak balas kecil, kencang perbalahannya. Dajjal tapi dia sangat baik. Bila Muhammad bin Ishaq nak berhijrah ke Iraq, Imam Malik bin Anas dia pergi rumah Imam Muhammad bin Ishaq, dia hadiahkan 500,000 dinar sebagai hadiah kepada Muhammad bin Ishaq bekalan untuk hijrah ke Iraq. Oh lain ulama balah dia boleh main tepuk tangan lagi, boleh main haji lagi. Kita balah masih muka dah, mu tak mari rumah aku tak mari rumah mu. Teruk orang hok tak ada ilmu balah tak serupa dengan orang ada ilmu. Maka jangan kita ambil serupa dengan kita ulama ni. Begitu ya. Sebab tu hamba kata nak pergi hok mana-mana suka hati dia. Dia mau nak pergi sirah Ibnu Ishaq Ibnu Hisham silakan, kerana ramai mana alim ulama memperakui dia. Dia mau nak pergi kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim dipersilakan. Kerana memang diakui selepas daripada Quran Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi hak bahayanya apabila nak nyeksa lagi. Apabila kita nyek Imam Muhammad bin Ishaq, kita kena nyek juga Sahih Bukhari dan Muslim. Karena Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan berpuluh-puluh hadis daripada Muhammad bin Ishaq dalam riwayat dia. Maka tak orang panggil, kalau kita tahu secara detail itu maklumat di atas kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Walakin niat wal jihad. Wa fi riwayatin illa niyah wal jihad. Tidak ada hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Bermakna kalau kita nak ikut hijrah Nabi dengan makna kita nak pindah rumah, tu tak payah. Tak perlu. Tidak perlu siapa satu Muharram sipai barang siap belakang dengan lori berapa akak punggah, orang tanya nak gimana tu, jiran tanya nak gimana haji, nak duduk pasir gudang dah pula ya. Bapa hijrah ni bulan Muharram ni dah ni kita nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah. Tak ada dah hijrah perpindahan tubuh, tak ada dah. Walakin niyah wal jihad. Tetapi Nabi ayat akan tetapi illa melainkan yang masih ada lagi jihad, hijrah itu ialah pada makna jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut dengan lafaz hijrah, Nabi sebut dengan makna hijrah. Walakin niyah wal jihad. Tetapi ada lagi hijrah dengan makna hijrah niat, hijrah ruhani. Nak dapat hijrah ruhani mesti dengan jihad. Kayak kita kan ada rohani dan jasmani. Jasmani kita juga berhijrah. Ada orang yang lahir daripada start dia lahir sekarang umur 60, tubuh dia start sama duduk baby situ lagi ada. Orang yang lahir dulu besar ni salah bulungan ayah dia rukun kecil semakin membesar jasmani dia semakin besar, semakin membesar, semakin membesar. Meningkat kanak-kanak, budak-budak, remaja, belia, dewasa, orang tua. Itu ni semakin besar, semakin gagah, semakin tah, semakin bucik, semakin bucik, semakin bucik, semakin besar. Tu jasmani kita pun berhijrah. Tapi yang menduka citanya sekiranya jasmani berhijrah, tapi rohani tetap kanak-kanak, budak-budak. Jasmani sudah umur 60,
tapi rohani tetap budak-budak. Tiang masjid pun tak kenal berapa butir ada. Tok imam pun tak kenal di masjid siapa dia tok imam. Tak pernah mari masjid. Umur berapa dah? 70 tahun. Tua bakar dah. Nah, rambut putih belakang dah. Janggut dengan bulu-bulu hidung putih. Tapi tak kenal tok imam siapa. Tak pernah mari masjid. Nah, salah lalu tepi masjid tepuh dengan orang pakai serban. Assalamualaikum tok imam. Hang bukan tok imam, hang tok sia. Oh tok sia. Oh tak kenal tok imam siapa. Ha tengok. Hang ni hak takut. Umur 70 jasmani berhijrah, tapi rohani tetap budak-budak. Tetap di nafsu ammarah. Ha ni hak takut. Nah, hijrah jasmani ni nah tak ada dah. Melainkan Allah Ta'ala telah sunnatullah. Allah Ta'ala telah sunnah ke jasmani kita semakin membesar, semakin tua. Tapi adakah rohani juga semakin tua? Bimbang takut umur 70, roh kita, nafsu kita tetap nafsu ammarah. Nah, tak naik pada nafsu lawamah, tak berhijrah pada nafsu mulhamah. Tak berhijrah daripada mulhamah pada mutmainnah, tidak berhijrah daripada nafsu mutmainnah kepada radiyah, tak berhijrah daripada radiyah kepada mardiyah, tak berhijrah nafsu daripada mardiyah kepada kamilah. Bermakna kita tidak berhijrah. Dan walaupun kita tahu sejarah hijrah, boleh cerita satu persatu periwayatan hijrah, tapi nafsu tetap ditakut yang sama. Bermakna kita tidak dapat mengambil istifadah daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak dapat. Tak dapat. Bahkan hadis yang paling masyhur, yang paling ma'ruf, yang ada di tiap-tiap hadis sahih Imam Nawawi dia tulis hadis dalam Al-Azkar dia, dalam Riyadhus Shalihin, dalam Arba'inun Nawawi, dalam hadis 40 dia. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dia disebutkan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Betapa hijrah yang dikehendaki itu adalah hijrah nafsu, yakni hijrah niat. Hijrah rohani. Bagaimana nak hijrah rohani? Walakin niyah wal jihad, yakni jihad. Jihad jangan kita faham makna qital semata-mata. Bila sebut jihad agak bunuh. Dah. Qital satu makna daripada jihad. Satu makna daripada jihad. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lahum. Diwajib di atasmu berbunuh. Allah Ta'ala tak kata kutiba alaikumul jihad. Tuhan kata bunuh. Tuhan tak kata jihad. Karena jihad tu luah, makna dia luah. Bahkan kita menangkapi makna jihad dengan berbunuh itu pun sudah salah. Kebanyakan kita orang Islam. Kita menangkapi berjihad dengan makna membunuh dengan kejam, dengan semulah, dengan dendam. Itu bukan cara jihad dengan makna berbunuhan dalam Islam. Islam tidak dengan makna berbunuh dengan makna dendam, marah dan benci, tak ada. Sayyidina Ali dalam peperangan bila kafir itu jatuh dah, dia nak hayung pedang, nak ketok, nak sembelih si kafir tadi. Orang kafir tu ludah muka dia. Tapi Sayyidina Ali tak jadi nak sembelih. Sayyidina Ali sarung balik dalam sarung dia. Allah. Kalau kita, orang ludah muka boh. Apa lagi? Cicak kerak 14 pemunah fendi menata ni celaka sungguh dah tu. Tapi dak. Anak didik Nabi tidak sebagaimana kita. Anak didik Nabi penuh dalam jiwa rahmat, syafaqah, mawaddah, cinta, kasih dan sayang. Tak ada sifat marah, benci, dendam.
Marah mereka kerana cinta kepada Tuhan, tidak kerana nafsu dia sendiri dah. Bila kafir tu tanya, dah apa tak sembelih aku? Sayyidina Ali jawab, ya tadi aku duk gocoh denganmu, duk sparring, duk bersilap, duk tomoy denganmu tadi kerana Allah Ta'ala suruh, dan aku nak cari keredaan cinta Allah dengan ibadat berbunuh. Tetapi saat air liurmu kena atas muka aku muludah, maka aku tidak mahu kotorkan gerak diam aku, hayungan pedang aku dalam peperangan ini semata-mata untuk memuaskan nafsu maruh aku. Tasir bukan semelah ni kerana marah, nata ni cih masuk. Apa? Kerana ludah muka habis pahala. Allah tak nilai kita sembelih orang, Allah tak nilai kita pacung orang, tapi yang Allah nilai apa gerak geri kita tu, daripada apakah sumbernya, daripada apakah inspirasi, daripada apakah didasarinya dalam jiwa. Kalau kerana Allah dan Rasul, mesti bukan kerana marah, benci dan dendam, kerana itu perangannya iblis dan syaitan, bukan perangai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu kita orang Islam ni banyak telah tidak memahami, orang panggil hukum hakam ataupun suruhan dan larangan di dalam agama Islam kita sendiri. Kita menangkapi dengan cara yang salah, lalu kita mentafsirkan dengan cara yang salah. Kita menampakkan Islam itu bengis, Islam itu teroris, Islam itu mengganas, Islam itu dendam. Tidak. Sebab itulah orang yang membawa Islam di atas nama dendam, itu bukan Islam. Tengok puak Syiah bawa Islam, bawa ngucap dia lebih panjang daripada kita. Kita mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syiah panjang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna aliyya waliyullah wa asyhadu anna fatimata zahra hujjatullah wa asyhadu anna aliyya zainal abidin. Panjang. Wa asyhadu anna hasan wa asyhadu anna husain. Siapa 12 imam maksud dia yang mengucap? Panjang ngucap, mati payah tu. Nak talqin mati payah, panjang sangat ngucap ada tu ni. Dan ajarannya didasari dengan dendam. Diajar kita cintakan ahli bait Nabi, bagus. Alimu auladakum bihubbin nabi wa ahli baiti. Ajari anak kamu cintakan Nabi dan cintakan keluarganya, keluarga Nabi, tapi tidak memberi kefahaman tentang makna ahli bait. Dia memberi kefahaman sendiri tentang Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait? Yakni menantu Nabi Sayyidina Ali, anak Nabi Sayyidatuna Fatimah, Hasan dan Husain, dan keturunan bagi Husain. Sayyidina Hasan dia jarang sebut. Jarang Syiah kata ya Hasan, tak ada. Ya Husain, labbaika ya Husain. Husain hak. Kenapa? Karena cerita Sayyidina Husain yang akan membawa kepada dendam. Dia bawa cinta ada Ahlul Bait, cinta pakat jawab cinta lah kau. Lalu dia bawa cerita Ahlul Bait yang orang panggil cerita rekaan dia. Bila Ahlul Bait Nabi zaman Yazid bin Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma wa alaihimus salatu wassalam, zaman Khalifah Yazid anak Sayyidina Muawiyah, dia kononnya dia kata Yazid lah pembunuh bagi Sayyidina Husain. Di mana? Di Karbala. Sedih tak? Sedih. Dong katok dada. Tengok. Tu Syiah tu. Masa tengok tak Syiah? Dia katok dada ke? Kau ada apa kita katok dada sini? Ada bila sebut nama Sayyidina Husain kau? Ya Husain, ya ada. Kalau ada Syiah tu, tak kecek banyak dah. Tu Syiah. Marah tak siapa dia yang membunuh Husain? Marah. Tengok. Dia nak start tu. Siapa dia pembunuh Husain? Bani Umayyah, kerajaan Umawi. Di mana bertempatnya? Di Damsyik. Di mana? Di Syria. Lalu di dalam kitab-kitab Syiah tertulis konon-kononnya kabilah-kabilah, keturunan-keturunan bagi pembunuh Sayyidina Husain. Maka sebab itulah Syiah sangat mahu menyembelih umat Islam di Syria. Itu ajaran Islam kau gini? Tidak.
Ajaran Islam tidak didasari dengan dendam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dendam dalam ajaran Nabi, nescaya isteri bagi Abi Sufyan sudah lama dihukum pancung, dibunuh, dirobek dadanya, dimakan hati jantung dia. Kenapa? Karena Hindunlah yang membunuh pok saudara Nabi yang paling Nabi saya, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum. Wa alaihimus salatu wassalam. Tapi Nabi tak dendam. Islam bukan ajaran dendam. Islam ajaran tazkiyatun nafs. Nak bersih nafsu. Nak hijrah nafsu daripada tak baik pada baik, daripada baik kepada lebih baik, daripada lebih baik pada sangat baik. Itu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Wa yuzakkihim, nak menyucikan jiwa-jiwa kita manusia, bukan nak mengotorkan tangan-tangan kita dengan darah manusia. Kerana manusia adalah binaan Allah yang paling agung, lebih mulia daripada Kaabah dan Baitul Maqdis. Sekiranya Kaabah, Baitullahil Haram dan Baitul Maqdis hancur, diruntuhkan oleh Zionis, kafir, Yahudi, Syiah laknatullah alaihim ajma'in, nescaya kita dapat bangkit binakan kembali Baitullahil Haram, kita dapat bina kembali Masjidil Aqsa. Tetapi kalau manusia dibunuh, walaupun manusia itu fasik, kafir sekalipun, siapakah dapat membangkitkan manusia daripada hidupnya untuk kali terakhir dan pertama dan terakhir di atas muka dunia? Tak ada dah. Tak ada dah. Dia mati, siapa dia boleh hidup balik? Allah. Mampu kita nak hidup lagi? Tak mampu. Sebab tu bila orang tanya Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar di Mesir, orang-orang muda yang emosi dia sangat membara, dia kata, ya Syekh, kalau kami pergi bom tempat-tempat maksiat tu, tempat orang duk galak punggung, tempat orang duk danduk, tempat orang duk cocok bitang, duk nari, joget, minum arak, mabuk tu, kan senang ya Syekh. Biar mampu semua pokok celaka ni, pokok dia lah menempahkan bala Allah Ta'ala turun dalam negeri kita. Sedap. Lalu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dah bila kamu bom dia orang mati, ke mana dia orang pergi? Neraka lah Syekh, padahnya muka tu, biarnya kecak sikit rasa panahnya api neraka ni. Sedap sangat buat maksiat atas muka bumi Tuhan. Oh, jawab Syekh, kalau begitu kamu dan iblis sama sahaja matlamatnya. Iblis la aghwiyannahum ajma'in, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Nak masukkan semua sekali tu anak cucu cici Adam dalam lubang neraka Jahannam. Kalau manusia mempunyai ideologi matlamat yang sama, yakni nak supaya manusia masuk ke neraka, maka dia adalah anak cucu cici iblis. Dia bersekutu dengan iblis, sama. Dia bukan membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nak heret orang masuk syurga. Tengok Nabi nak bawa orang masuk syurga, siapa Nabi terpaksa kena hijrah daripada tanah air dia sendiri pergi tanah air orang lain. Ini menunjuk kata Islam tidak akan dapat tertegak melainkan dengan hijrah. Dengan hijrah. Maka hijrah tetap masih ada sampai sekarang, walaupun bukan dengan makna hijrah yakni berpindah daripada tanah air kita pergi duduk negeri orang lain, tinggal tak tahu nak pergi bila, nak balik nak pulang bila, tidak. Walaupun tidak dengan nama hijrah itu, tapi tetap ada sampai sekarang. Bahkan golongan yang paling hebat di abad sekarang yang masuk dalam golongan muhajirin, yang payah untuk kita tandingi ialah golongan yang dipanggil dengan jemaah tabligh, jemaah dakwah. Senang tak? Puak tabligh, puak dakwah, mereka ni keluar dia panggil khuruj 3 hari, 15 hari, sebulan, 40 hari, 4 bulan, setahun kadang-kadang, tinggal rumah, tinggal kerjaya, tinggal anak bini, mari daripada kampung masing-masing,
Mari mana? Mari daripada kampung masing-masing, mari tidur, mari duduk buat hijau agama di masjid, surau-surau di tempat kita, tanpa meminta sedikit pun duit daripada tu imam atau nazir masjid. Tak ada. Tak pernah orang tabligh minta duit dengan tu imam. Tak ada. Kau ada orang tabligh mai minta duit dengan tu imam? Tu imam, mari 15,000, saya duduk 15 hari dah jemaah saya keluar dakwah buat gas ni. Mari. Ada. Kalau ada orang tabligh minta duit, tu bukan tabligh, tu tabligh orang panggil tu. Tak ada. Orang tabligh tak minta duit. Tak minta ongkosnya pak. Tak minta duit. Masya Allah, hebat. Ustaz tak boleh nak tanding lagi. Sahabat tak boleh. Tak boleh. Ustaz sedap ceramah, ke orang bayar duit. Terah jemput ustaz tak bayar. Terah telefon ke ustaz, assalamualaikum ustaz. Nak jemput ustaz mari ceramah kuliah maghrib masjid hamba, surau hamba ni. Tapi masjid saya, surau saya ni tak sediakan duit ni untuk penceramah. Ustaz penceramah kena minta sendiri dengan Allah Ta'ala akhirat kelak. Tobat tak mari malam. Tak mari. Terah telefon kan boleh tahu. Kamu tak mari. Oh ya lalu tak mari. Lain tak clear ni haji, maaf banyak tak itu tutup apa. Sedap telefon tak. Ustaz diri pun minta duit lagi. Bukan ustaz lain pun termasuk dengan hamba. Termasuk dengan hamba. Tak salah ya. Tiba-tiba sedap dalam ceramah kita kata, mari masjid duduk bawa puyuk, bawa kuali, bawa periuk belanga. Bawa duduk tidur dalam masjid buat aliu basi. Apa tabligh ni? Sedap. Inilah perangai kita orang Islam yang menyebabkan kita orang Islam tak maju-maju sampai sekarang. Sebab apa? Bila ada orang yang sanggup untuk jadi muhajirin, kita sendiri tak sanggup untuk jadi ansar yang menolong bagi muhajirin. Bahkan kita pakat mengata dah pula. Dah? Kita pakat mengata dah pula. Hak puan-puan, orang Tino. Duduk belakang dapur dia ngata kau apa-apa. Kau kira ngata kau bini-bini, isteri-isteri orang jemaah tabligh. Amo ni bukan orang tabligh dah. Aku wak ustaz bela orang tabligh. Amo bukan orang tabligh. Tengok serbet cedah. Besar gini bukan serbet tabligh ni serbet orang pondok ni. Nak besar. Kita pondok banyak nak kena piku atas belakang. Waktu kena besar serbet. Orang tabligh serbet yang nipi. Ayat lain. Dia duduk ngata duduk belakang dapur dia kata tengok dia kata tu bini dengan orang tabligh tu sial lah pula. Ada duit nak makan nasi, beras tak cukup. Ni tolu istuk lelaki tolu dia kata. Tinggal bini anak keluar dakwah tak tinggal duit. Sial ni makna kasihan. Kasihan lah pula dah ni. Dah kalau mu kasihan mu builah beras. Bui laut. Kerana suami dia keluar tu bukan buat kerja agama Buddha, agama Hindu, agama Islam. Mu pun Islam, agama mu dah lawe. Patut mu jadi ansar. Ni duk dekat ngopak duk belakang dapur dah tu. Dia kata mulut-mulut. Ya Allah, janganlah suami aku jadi orang tabligh, ya Allah. Doa siap, bengong tak bengong kata ni. Ya Allah, janganlah suami aku jadi orang tabligh. Tolong. Dah. Patut jadi ansar. Pergi ketuk pintu, tanya. Kat tu. Suamimu keluar dakwah pula ke? Ada dah beras-beras tak cukup ke, lauk-lauk ke tak cukup? Mari aku mari ambil rumah aku mari ambil lauk rumah aku. Mari ambil beras rumah aku. Allah. Automatik kita jadi ansar. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah. Senang. Islam ni agama yang tidak menzalimi umat dia. Walaupun kita tidak dapat mencapai maqam muhajirin dan ansarnya sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, tapi tetap title muhajirin dan ansar kita tidak akan terlepas. Kita dapat rebut walau tidak seumpama, tapi tetap dapat rebut. Kerana ayat Quran banyak menyebut tentang hijrah, tentang ansar, tentang muhajirin. Padahal al-ibratu la bi khususis sabab walakin bi umumil lafzi.
tiap-tiap pengajaran ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu la bi khususis sabab, bukan dengan sebab khususnya sebab nuzul atau sebab wurud hadis, tidak, walakin bi umumil lafzi, tapi dengan umumnya lafaz. Nah, Allah Ta'ala kata wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Siapa dia yang muhajirin, siapa dia yang jadi muhajirin, yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, di jalan Allah dan Rasul, nescaya dia akan dapati bumi Allah Ta'ala luas terbentang, dan rezeki Allah Ta'ala berlimpah ruah. Nah, tak berlimpah ruah. Nah, Ibrahim alaihi salam sanggup hijrah daripada tempat dia tinggal isteri anak di tengah pada pasir yang kering kontang. Akhirnya balik, tanah tu jadi subur. Bahkan sampai sekarang beribu nah pulak, beratus ribu, berjuta-juta pakai pergi ziarah. Mana? Mekah. Nah, asal tanah kering kontang tu, tapi kaya raya akhirnya. Nah, subur. Air tak kering-kering, air Zam-Zam. Nabi SAW keluar khuruj, nah, daripada Mekah ke Madinah, nah, menyebabkan Islam semakin kuat, semakin hebat, semakin melebarkan sayapnya. Nabi boleh hantar sariyah tentera Islam. Nabi sendiri kadang-kadang keluar berperang jadi ghuzwah. Bermakna kalau kita nak Islam kuat, mesti ada di kalangan kita muhajirin, mesti kena ada. Mana hak paling hebat muhajirin? Hak hebat tu bapak tabligh, Masya Allah, tak minta duit. Dah kalau kita tak mampu nak jadi muhajirin, kita jadi ansar. Kita tahu dia ni mari keluar masjid kita, buat kerja agama yang kita tak mampu buat. Dan selama ni kita mampu mari masjid, mampu bawa siapa? Bawa diri sendiri je. Nah, start motor, start kereta, mari sore masjid, mari sore. Jiran sebelah rumah berani tak ketuk pintu ajak pergi mari masjid sekali? Sorry sorry boh. Nak biar ada pun nya maki kau orang tak ada pasal. Nak nya kata kau sibuk jaga tepi kain orang dia ni. Nak pergi masjid pergi lah. Apa duk sibuk ketuk pintu rumah orang ya? Tengok. Kita pun tak ketuk, tak berani nak ketuk pintu jiran tetangga kita. Kita bawa motor kita sore mari sejik. Dia ni, mari sore. Tiba-tiba ada saudara kita yang cerca. Jangan duk pakat hina. Nah, dok Ustaz Ali Basi tepek dalam masjid. Nah, tidur dalam masjid, buat Ali Basi dalam surau orang, busuk bang. Dah tahu dia tak ada tilam, tak ada bantal, tak ada selimut. Kita buat mari tilam batal rumah kita. Ni ambil tilam. Tidur molek. Jangan tidur nak keluar air basi kena kapek-kapek masjid ni. Nah, kita jadi ansar. Allahu akbar. Dah itu ni. Maka kalau duduk taruh ni umat Islam, nah, insya-Allah maju. Insya-Allah berjaya. Nah, tapi dok pakak dok ngata wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Mana-mana orang yang keluar daripada rumah dia, min baitihi, sama ada rumah hakiki atau rumah majazi. Mana seumpama rumah majazi? Rumah majazi ni seumpama sahabat kita yang dulunya duduk dalam kalangan kelompok orang yang nagih dadah contohnya, orang yang tampil kuda, atau orang mak rempik, atau bahan lara, atau arti-arti yang kita tengok duduk bahan lara dengan aurat tak tutupnya, dengan macam-macam orang panggil program-program yang terang-terang melawan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dihalalkan walaupun dengan alasan untuk mencari sesuatu nasi, sesuatu rezeki. Tiba-tiba mereka ni sanggup untuk keluar. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul. Dia mau sanggup keluar. Dah. Kalau duduk dalam nyanyi lagi, Masya Allah, laku lagi. Tapi sanggup hijrah. Artis selebriti hijrah. Dah sering ke? Nah, itu ni. Hijrah. Ya lah tu. Nah, tapi kadang-kadang kita tak mampu jadi ansar. Ya Allah. Ada satu orang artis hijrah, kumpulan ekspedisi. Nah, ini. Amal sedih. Nah, dia memang tak ada kerja tetap.
Nah, tak ada kerja tetap. Ustaz kita jepuk gi nyanyi di Penang. Di Penang. Amalah sebut nama ustaz ke apa? Ni nak kata ustaz tak reti bahasa. Kalau orang buat gitu ke dia nak tahu setara mana. Nah, kalau kena ke dia marah sangat. Kalau kita jepuk daripada KL Lumpur ni, jepuk dia daripada Penang holos 100, nak tahu dia marah pada. Nah, teras sekali. Gerai juga aku pun. Nah, tu ni. Boleh ya jepuk penyanyi hijrah ni. Nah, yang kita tahu dia sangat susah untuk cari rezeki. Kerana sudah berhenti 100%. Nah, tu ni daripada industri yang karut marut ni. Nah, baguslah jepuk tu bagus. Naik banner ke apa. Mari sendiri. Gi Penang jauh tu. Nah, nyanyi berapa lagu? 5 lagu nak suruh nyanyi. Ingat senang kau nyanyi ni. Ambo tak boleh, lagu tak boleh. Kalau ambo nyanyi mutah jeluak pok demo ada dalam masjid ni. Suara tak sedap. Ingat guna kali nyanyi. Payah. Kena jaga suara. Tak boleh minum air batu. Nah, tak boleh isap rokok, tak boleh nak bahas mengaru. Suara jadi punah. Kita tak nyanyi senang, melaung juga, menepik juga 2-3 jam boleh lagi. Nyanyi tak boleh. Nah, kalau tak jaga suara lari pitching. Nah, nyatui ke demo lah. Nyanyi apa lagu ni? Buat turun hujan. Nak, buat legok luar-lugar suara, buat lugar tekuk aku dengar. Nyanyi payah apa? 5 lagu nyanyi. Holo 100. Allah. Tak boleh buat gitu. Nak, patut kita dah tahu dah. Dia susah. Nak, bila berhijrah. Nak, industri tak terima dah orang lagu ni. Jaga benar, job terima. Maka patut kita pauk dia. Nak, buat program bersama. Bagi tarik anak-anak muda. Bukan anak muda tak kenal. Dia mari rumah hamba jaga kondo hamba tu kenal. Abang ahli ekspedisi. Kenal lalu dah. Ada ni. Allahu akbar. Kenal, orang kenal. Nah, tak boleh mempergunakan begitu. Kenapa? Karena dia ni sanggup keluar yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasul. Sanggup tinggal. Nak ke glamoran, glamour lah ni. Sanggup tinggal glamour, sanggup tinggal orang panggil nak pemon puluh ribu sanggup tinggal demi untuk hijrah. Nak untuk dekat diri di jalan Allah. Lalu kita pun biar jadi ansar lah. Nak jangan kita nak semata-mata nak buat program kita saja, jangan. Kena buat kira dia mari bukan dengan unta, dengan kereta. Nah, bukannya makan rupuk, guna minyak naik, tu naik. Bini ada, anak ada. Bini dia bukan lembu dan kerbau, orang. Kena suap bego, nasi. Ayam. Bagi tu semua kena GST belaka. Kena guna duit nak beli. Kena pehel lah belaka. Dah tu ni. Allah, ni payah juga ni. Nah, hak ni kadang-kadang hijrah kalau silap hari bulan salah dia dibalik. Allah. Tidak menyesal kita. Ni baru nak hijrah. Nak dia sanggup daripada tak pakai tudung pada pakai tudung. Alhamdulillah dah tu. Biarlah tudung saji pun tak apalah. Nak baju ketak kau dulu tak apalah. Asal tudung dulu. Nak sebelum ni free hair ni. Nah, tolong dia. Ni pakai tudung ngata, bodoh tak bodoh. Nah, Zian Azing baru nak pakai tudung, pakai tudung ngata. Pakai tudung wak gap, balik lanja bogel kalau lagu ni. Pakai tudung pun baju ketak kopek napok jubur napok. Bodoh tak bodoh orang dah ni. Tak boleh nak jadi ansar. Nah, jadi iblis. Pengacau bagi orang yang berhijrah. Orang yang belajar nak berhijrah. Nafsu Allah bagi tak sama. Liku-liku kehidupan Tuhan bagi tak sama belaka. Kita sedap cakap kerana Tuhan bagi kita orang kaki masjid, tapi kita belum tentu saat kematian kita baik ke buruk. Kerana saat amal kita dikira innamal a'malu bi khawatimiha. Nah, kita dikira amal itu saat kita mati. Sepatutnya kita tengok orang yang sebelum ni seksi tak tutup aurat. Nah, rambut terdedah, rambut dia free hair, tak ada harga. Tiba-tiba pakai tudung dah, biarlah tudung saji pun. Alhamdulillah, syukur dulu. Nah, slow-slow. Mana-mana ustaz hak rapat, pergi rapat molek. Nasihat betul-betul. Nah, bagus dah ni. Nah, hak molek pahnanya selalu kerap hadir dalam majlis-majlis ilmu, insya-Allah dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan agama. Nah,
nasihat gitu. Tapi dah duk pakai celok. Baru pakai tudung 2 hari. Pakai celok lepas balik Sebab tu Islam tak dapat bangun. Tak dapat maju. Karena bila ada orang nak berhijrah, kita tak mampu jadi ansar. Kita tak mampu nak tolong dia. Bahkan kita pakai celok, kita pakai mengata, kita pakai ngopak. Allah. Nah, apakah kita yang mengumpat, yang mencela, yang mencaci itu rasa lebih baik kita daripada dia? Kalau rasa kita lebih baik daripada dia, nyatalah kita tu iblis kita ni. Karena iblis dia merasakan dia lebih baik daripada para malaikat. Nah, sehingga malaikat gini tak doa dengan iblis. Ya iblis, tolong doakan kami supaya kami tidak termasuk daripada hamba yang dilaknat oleh Allah, yang tertera di Lauh Mahfuz. Lalu iblis berdoa, ya Allah, selamatkanlah pokok malaikat ni daripada dilaknati olehmu. Dia terlupa doa diri dia sendiri. Kenapa? Dia merasakan diri dia sudah selamat, sudah baik, sudah bagus. Nah, karena dia alim, ibadat banyak sejak daripada bumi sampai ke langit, atas pada langit dia ibadat pada Allah. Tapi nyatanya dialah yang dilaknat oleh Allah. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Nah, maka sebab tu kita jangan cela orang, kita jangan caci orang, jangan kita mempergagalkan setiap aktiviti program yang menunjukkan program itu membawa orang kepada Allah, membawa orang dekat dengan Islam. Jangan. Kalau tak mampu nak jadi muhajirin, maka jadilah ansar yang menolong bagi muhajirin. Hatta ansar yang tulus senyum pun tak apa dah. Tulus senyum tak apa dah. Tulus share dalam Facebook pun tak apa dah. Tulus like pun tak apa dah. Tak habis pun orang panggil duit tenaga kita. Token like tu jadi getah tangan gitu mana. Perlu rejak nak like. Nak like orang mengajar perlu rejak dah. Nah, tapi dengan sebab kita share kuliah-kuliah agama, kita like data ni. Kuliah umum di sini, kuliah maghrib di masjid ni, kuliah ni. Nah, kita menolong, menyampaikan orang panggil orang muhajirin yang nak bawa agama, kita juga ansar yang menolong agama. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan muhajirin dan ansar, yakni orang yang berhimpun dalam diri dia sentiasa berhijrah daripada nafsu yang jahat, yakni ammarah, kepada nafsu lawamah, kepada nafsu mulhamah, kepada nafsu mutmainnah, hinggalah kepada nafsu kamilah. 7 martabat nafsu yang ada dalam diri kita mesti kita selami dan kita kenali dan kita jihadkan diri sehingga nafsu kita semakin hari semakin baik. Minta doa dengan Allah supaya panjang umur kita, yakni panjang di dalam keberkatan, yakni panjang sebelum mati telah sempurna janji kita untuk menjadi insanul kamil, insan yang sempurna, nafsunya bersih, yang membawakan orang, yang membawa amanah janji yang telah dimeteraikan saat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka di akhirat kalau kita akan disoal daripada janji-janji kita, maka kita dapat menjawabnya. Kenapa? Karena setiap masa kita sentiasa berhijrah dan setiap detik kita sentiasa ansar yang menolong orang yang berhijrah, orang yang buat agama Islam, orang yang dakwah agama Islam, orang yang memperjuangkan hukum Allah. Daripada situ insya-Allah, mudah-mudahan yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri hamba sendiri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sebelum pada kita baca doa khatimah, di sini ada pengumuman siapa-siapa yang ingin mendapatkan CD-CD pengajian kuliah-kuliah agama daripada Syekh Nuruddin, daripada Ustaz Ahmad Rizam, banyak ustaz. Nah, insya-Allah selepas daripada semaya sunat ba'diyah, boleh terus kepada Abah Kamaruddin kita yang buat rakaman ni. Dia akan bentangkan sejadah dan di sana dia akan letakkan CD-CD pengajian, termasuklah CD hamba sendiri pun ada juga ni. Beberapa CD lah pengajian kitab-kitab, umpama kitab Faridatul Faraid, kitab Hidayatus Subyan. Jadi bukan ambil saja dah ni. Ni orang panggil ansar ni. Oleh kerana dalam masjid, kita tak bolehlah jual beli.
nak kira jual beli ni enggak kena pergi duduk luar masjid lah. Nah, oleh kerana kita kira kita derma. Nah, kita derma RM10, RM15, nak RM20 ke, kita ambil lah CD sekeping ke, nah, 2 keping ke, bagaimana, tengoklah. Nah, itu ni, atas budi bicara Abang Kamarudin lah. Nah, apa tu? Supaya kita menolong dia dapat melakukan tugas dia sebagai muhajirin, nah, pendakwah yang sanggup untuk turun padang merakam tiap-tiap kuliah-kuliah asatizah kita di area Selangor dan KL Lumpur ni. Nak boleh ditengok dalam YouTube, dalam majlis online. Tak ingat sama apa ni. Nama dia dah. Online kuliah agama dah. Online majlis ilmu. Tak ingat sama. 10 kali ulas, 10 kali royak, 10 kali tak ingat. Nah, online majlis ilmu. Ni orang panggil satu hijrah juga ni. Satu dakwah. Berbagai cara tabligh lah, cara ustaz-ustaz, cara tutup guru pondok, cara orang merakam, cara orang merakam. Nah, walaupun kita tak suruh, tapi ini manfaat untuk agama. Dalam YouTube tu banyak mana video-video yang tak ada manfaat, bahkan maksiat. Video gelek jubur, danduk, macam-macam jenis video. Nah, tapi muncullah ada orang yang sanggup untuk turun padang, guna duit sendiri, naik motor sendiri, ni guna duit ni. Nah, ni bukan ngapal lutut ya rakan ni. Ada ni. Gon ni beli dengan duit ni. Nah, live streaming pula internet apa? Internet ni tarik duit juga. Nah, maka duit semua tu dia tak kira sangat dah. Tapi kita sebagai ansar, kita tak mampu nak bawa sebutir suara kamera. Kau mampu tak ada dah ni. Kalau dia tak mari ni tak rakan, tak terakam kuliah kita pada malam ni. Allah, mujurnya dia ambil, dia rakam. Maka kita pun tolonglah sikit sorang. Apa? Bagi RM10, RM15. Untuk apa? Untuk bubuh minyak motor dia. Kata ni. Untuk bayar internet dia, nak buat live streaming, nak masuk dalam YouTube, nak upload pakai internet, pakai duit belakang tu. Nah, patu bukan bui saja. Dia hadiah ke pula kita CD-CD dia. Nah, CD-CD dia ni kita pasang dalam kereta pun boleh, dalam TV pun tubik gambar. Nah, orang duk kecek, bukan kecek saja-saja, kecek agama lah pula. Nah, Allah, kalau rokok sekotak RM11, RM15 kita boleh beli. Nah, pas putih-putih rokok kita letak mana? Ada letak dalam frame. Orang gila letak dalam frame putih rokok ni. Boh letak siapa belaka. Tapi beli, tapi kenapa? Kerana nak sedap orang panggil lugal-lugal lepas makan ni. Allah tak hok ni bahagia agama kita tak boleh guna. Nah, insya-Allah. Mudah-mudahan nak lepas maya ni kita pakai kita tengok CD mana hok berkenan, tak letak duit RM10 ke RM15 ke. Allah banyak lagi bagus. Nah, kau banyak derma, kau bagus. Nah, ada ni. Lagi comel. Nah, Serina Abu Bakar tu. Nah, bila Nabi tanya mu tinggal apa rumahmu, dia jawab Allah Rasul. Allah. Sebab tu Nabi kata mutu qabla an tamut. Mati olehmu sebelum kamu dimatikan. Hijrah olehmu sebelum kamu dihijrahkan. Berubah olehmu sebelum kamu diubahkan. Mati olehmu nafsu kamu sebelum kamu dimati jasadkan oleh Allah. Fa in arada yanzuru ila mayyit yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Abi Bakr as-Siddiq. Kalau nak tengok orang yang mayat hidup berjalan atas muka bumi, tengoklah pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila ditanya tinggal apa rumah, Allah Rasul. Habis. Kita yang kedekut duit ni nak derma, nak jadi ansar ni bimbangnya takut saat kita nak mati tu kita tak ambuh mati lagi. An ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bila sampai saat mati kita, nak kita merayu dengan Allah, ya Tuhan, minta pelewaklah sikit saat kematian hok dekat dengan aku ni. Nah, aku nak sedekah dah. Tengok. Hak tu bimbang. Nabi suruh kita mati sebelum mati. Takut kita saat kena mati tu tak nak mati lagi. Ni bimbang. Nah, maka cuba-cubakan mati nafsu sebelum mati. Mana nafsu hubbud dunya? Nah, saya ke dunia banyak. Cuba. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kita dihiaskan dengan cinta pada harta benda dengan sangat banyak.
kita usahakan mati nafsu tu dengan sedikit demi sedikit kita sedekah. Nak sedekah 15 riyal, 20 riyal, 10 riyal, ambillah sekeping ke 2 keping ke CD. Nak bukan CD danduk ni, CD agama, insya-Allah. Sambil-sambil tu kita tolong saudara kita untuk dia melakukan nak kerja dakwah dia dengan merakam kelas-kelas pengajian agama di sekitar Selangor dan KL Lumpur ni, insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin wa fi Suria wa fi Misra wa fi Yaman wa fi Fattani wa fi biladina Malaysia wa fi kulli makan wa fil ardil Islam. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.